والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Pagi ini kita sambung pembelajaran kita tafsir, iaitu surah Al-Balad, mana pada 2 minggu lepas kita membacakan ayat 1 hingga 5, yang mana Allah menceritakan sumpah ke atas sebuah negeri, iaitu negeri Mekah, yang mana tempatnya kelahiran Nabi SAW, dan juga Allah bersumpah ataupun Allah memberitahu bagaimana susah dan payahnya dalam menciptakan makhluk itu, dan kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah, hendaklah kita teruskan perjuangan kita, teruskan kehidupan kita dengan kita lihat bagaimana penciptaan makhluk itu, betapa hebatnya Allah, dan itu adalah menunjukkan kekuasaan Allah kepada kita melalui surah Al-Balad ini. Jadi kita sambung pada ayat yang seterusnya, yang mana pada sebelum ini Allah menjadikan manusia itu, pada ayat keempat, Allah menjadikan manusia itu dalam keadaan kesukaran dan kesulitan dalam segala tingkatan atau perjalanan kejadian dan kehidupannya dari awal sampai akhir. Maknanya walaupun Allah ni maha berkuasa, tetapi Allah tetap mengatakan kesukaran dan kesulitan dalam segala tingkatan atau perjalanan kejadian itu. Itu Allah yang menciptakan makhluk. Lain pula kita. Kalau kita ni apalah yang kita mampu nak buat. Kita nak mencipta manusia itu memang kerja Allah. Kalau kita ni nak mencipta sesuatu perkara itu, pastinya akan ada cubaan, ataupun pastinya akan ada ujian, ataupun pastinya akan ada kesukaran. Itu sebab manusia harus berjuang dalam segala rintangan. Allah kata manusia ni, kita ni harus berjuang dalam apa jua kesusahan, apa jua ujian, untuk mendapatkan kesempurnaan. Jadi sebab itulah wajib kita sekalian, kita manusia ini berjuang melalui segala rintangan, supaya tidak mensia-siakan pemeliharaan Allah kepada kita. Terutama kita berjuang terhadap musuh kita, yang musuh yang lebih berbahaya kepada diri kita, iaitu hawa nafsu kita. Jadi hari ini merupakan hari Ashura. Kalau dapat berpuasa pada hari ini, dapat mengawal nafsu dia, Alhamdulillah. Itu kita telah termasuk dalam golongan seperti mana yang Allah sebutkan tadi, orang yang berjuang. Pada ayat 5, 6 dan 7 Allah mengatakan, adakah disangka oleh manusia itu bahawa tidak seorang juga yang berkuasa atasnya, atau yang berkuasa bertentangan dengan dia dan mengalahkannya. Manusia seperti ini telah didorong oleh ketakburan. Ini orang ciri-ciri orang yang takbur. Tentu sebahagian sebab ketakburan mereka itu kerana dia pernah menang dalam perjuangan hidupnya di masa yang lalu. Ini disebabkan ketakburan kepada diri, disebabkan dia telah menang ataupun dia telah memiliki sesuatu. Itu sebab kalau kita telah memenangi ataupun kita telah berjaya dalam pelajaran, ataupun kita telah menang dalam sesuatu, apa jua kemenangan, seperti mana dalam surah Al-Fajr, dalam surah Iza Ja'a Nasrul wal Fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih, maka bertasbihlah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah dan ucapkanlah alhamdulillah dan beristighfar di atas kemenangan.
yang Allah telah berikan kemenangan kepada kita. Jadi kalau kita telah diberikan kemenangan oleh Allah, bertasbih, kemudian memuji Allah dan beristighfar. Itu antara adab-adab kita kepada Allah sekiranya Allah kurniakan kelebihan atau Allah kurniakan rezeki ataupun kemenangan. Kadang-kadang sampai dia melupakan atau sebagai menyangkal bahawa Allah Tuhannya berkuasa membinasakannya dalam masa sekejap mata. Walaupun mereka seorang itu Allah beri kemenangan kepada mereka ataupun beri rezeki kepada mereka, Allah ni berkuasa membinasakan apa kemenangan yang mereka perolehi itu. Itu sebab bila kita dapat kemenangan, kita peroleh kemenangan, peroleh rezeki, kita beristighfar ataupun kita bertasbih kepada Allah. Itu antara adab-adabnya. Sebab apa? Allah Maha berkuasa. Allah dia boleh binasakan apa seseorang itu perolehi. Contohnya sekarang yang berlaku, pandemik ni yang berlaku, banyak yang terkesan. Itu kuasa Allah lah. Kalau sebelum ini seorang itu mempunyai harta yang banyak, bila diuji seperti ini, hartanya habis. Dia tak dapat nak berniaga, tak dapat nak bekerja kan. Jadi habislah harta dia. Kemudian, manusia dengan keadaan lain ada pula mengatakan, saya telah banyak membelanjakan harta saya. Inilah cara penjawapan manusia yang bakhil. Yang menyimpan harta bendanya supaya bertimbun-timbun. Ini orang yang membelanjakan harta. Dia membelanjakan harta dia sampai dia mengatakan, saya telah membelanjakan harta saya. Kemudian ini antara jawapan bagi orang yang bakhil. Orang yang membelanjakan harta dia tidak akan bercakap. Dia akan menginfakkan harta dia tanpa pengetahuan orang lain. Tapi kepada orang yang banyak, dia memperlihatkan bahawa dia seorang yang suka mengeluarkan hartanya untuk kebanyakan kebaikan bersama. Benar ada mereka mengeluarkan hartanya, tetapi hanya kepada kesenangan dan pemuaskan syahwat dan nafsu mereka. Memang ramai orang yang membelanjakan harta, tetapi membelanjakan harta untuk kesenangan, hanya untuk kesenangan dan memuaskan hawa nafsunya. Bila mereka diseru dan dikunjungi supaya membelanjakan hartanya untuk kebajikan, mereka lalu menjawab, saya sudah banyak membelanjakan harta saya. Ini ujianlah orang yang banyak harta. Bila ada orang minta pertolongan, dia kata, saya dah banyak, aku dah banyak bagi pertolongan kepada orang lain, nak minta apa lagi. Itu antara jawapan pada orang yang bakhil tadi, ya, seperti mana yang Allah sebut tadi. Jadi dalam membelanjakan harta ini, bukan kita minta, bukan belanja harta itu harta yang banyak. Dia sedikit pun boleh, tak ada masalah, asalkan dia betul-betul membelanjakan hartanya pada perkara yang betul-betul orang yang memerlukan. Contohnya pada hari ini, hari Ashura, dalam hadis mengatakan sunat berpuasa dan juga sunat meluaskan belanja kepada ahli keluarga. Jadi kalau ada ahli keluarga, ketua keluarga yang tak dapat berpuasa pada hari ini, kena keluarkan belanja untuk anak-anak dia, isi dia belanja makan ke dan sebagainya. Itu memang ada disebutkan dalam hadis Nabi. Maka Allah mengatakan, adakah manusia yang menyangka bahawa tidak seorang jua yang melihatnya? Tidakkah dia tahu dan tidakkah dia menyangka bahawa Allah selalu melihat dan mengamati segala keadaan dan perbuatannya lahir batin. Jadi Allah katakan kepada mereka ini, mereka menyangka bahawa tidak ada seorang pun yang melihatnya, mengenai berbalik kepada membelanjakan harta tadi kan. Sedangkan Allah tahu apa yang dia belanjakan harta tadi. Secara terbuka ke, secara tertutup ke, Allah tahu dan Allah mengamati segala keadaan dan perbuatannya, zahir dan batin. Dan pada ayat 8, 9 dan 10, Allah mengatakan, tidakkah manusia tahu
dan tidakkah dia mengakui bahawa kami jadikan untuknya dua mata? Lupalah manusia itu bahawa dia pandai melihat hanya dengan dua mata yang kami jadikan itu. Tidakkah manusia itu tahu dan tidakkah dia mengakui bahawa kami jadikan untuknya lidah dan dua bibir. Ini Allah beri peringatan kepada manusia yang sering lupa kepada Tuhannya. Mana Allah telah menciptakan mata untuk melihat, Allah menciptakan lidah dan dua bibir untuk berkata-kata. Dan lupakah manusia lagi bahawa dia pandai berkata untuk keperluannya itu hanya dengan lidah dan dua bibir yang kami jadikan untuknya itu. Tidakkah manusia tahu dan tidakkah dia mengakui bahawa kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, iaitu jalan kepada bahagia dan keselamatan, dan juga jalan kepada kecelakaan dan kemudaratan untuk dunia dan akhirat. Inilah antaranya bila Allah ciptakan panca indera kepada kita, mata, lidah, kemudian kita ni, manusia ni ada dua jalan, iaitu jalan kebahagiaan, jalan yang benar, dan jalan kepada kecelakaan ataupun kemudaratan dengan menggunakan panca indera tadi. Jadi bila kita ada guna, Allah ciptakan mata, kita lihat kepada kebaikan. Bila Allah ciptakan mulut dan bibir kita gunakannya dengan melakukan kalimah-kalimah thayyibah, zikir dan sebagainya. Itu sebab Allah berikan dua jalan kepada manusia itu. Dengan kita menggunakan panca indera yang Allah berikan, yang Allah kurniakan kepada kita, sama ada kita ni memilih jalan kebaikan ataupun jalan keburukan. Mana yang dikehendakinya di antara kedua jalan itu yang akan diturunnya itu terserah kepadanya sendiri, terserah kepada seorang. Allah kata terserah, aku dah jadikan, aku dah berikan kedua mata dan lidah dan bibir, terserah kepada kamu nak menggunakan ke jalan yang mana. Tidak ada sedikit juga paksaan dalam agama kepada seorang supaya dia menjunjung agamanya. Yang ada hanya mengingatkan dan membangunkan perhatian dan batin manusia supaya dia menuruti jalan yang membawa kepada bahagia dan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi itulah tadi ayat 6 hingga 10 yang mana Allah menceritakan bahawa penciptaan Allah itu, Allah menciptakan ataupun Allah kurniakan kemenangan ataupun rezeki kepada seseorang itu supaya untuk mengingatkan kembali kita ini betapa Allah ni merupakan Allah ni merupakan Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan sesuatu makhluk, dan juga Allah yang berkehendak memberikan kejayaan. Allah kehendak memberikan rezeki kepada seorang, dan sekiranya seorang itu dikurniakan kejayaan, seorang itu dikurniakan rezeki ataupun kelebihan kepadanya, maka bertasbihlah kepada Allah dan beristighfar. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Seperti mana dalam surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang dalam surah itu kisah pembukaan kota Mekah, yang mana setelah Allah kurniakan kemenangan, maka mereka bertasbih dan mereka memuji Allah dan mereka beristighfar. Itu antara perkara yang paling bagus sekali, ataupun adab yang harus kita lakukan, adab kita kepada Allah supaya kita akan terus dikurniakan rezeki. Dan tadi disebutkan pula yang mana Allah menciptakan panca indera kepada kita untuk memilih, kita ini memilih jalan kebenaran ataupun jalan keburukan. Allah dah ciptakan, jadi kita gunakan apa yang Allah ciptakan itu, bukan kita gunakan kepada jalan yang keburukan. Jadi kemudian Allah kata tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi tidak ada paksaan dalam agama ini itu pada kisah zaman Nabi. Tapi sekarang ini hidup kita sangat memerlukan agama. Pada zaman hari ini kita sangat memerlukan agama. Jadi orang yang menyampaikan dakwah itu cukup sekadar menyampaikan dakwah. Sama ada yang mendengar tu dia nak dengar ataupun tidak, itu terserah kepada Allah. Cukup sekadar
khalifah ini menyampaikan, ya, menyampaikan dan menerima ilmu itu, taufik dan hidayah itu adalah daripada Allah, ya. Dan yang terakhir tadi, Allah mengingatkan kita dan membangunkan perhatian dan batin manusia supaya dia menuruti jalan yang membawa kepada bahagia dan keselamatan dunia dan akhirat. Itu sebab Allah beri peringatan kepada kita supaya kita ini tidak terdorong dengan hawa nafsu. Jadi sekiranya diri kita ini terdorong dengan hawa nafsu, macam mana kita nak mendapatkan kebahagiaan? Itu sebab Allah berikan dua jalan, jalan kebaikan dan jalan kemudaratan. Jadi kitalah pilih sendiri yang mana kita nak letakkan diri kita pada tempat yang sepatutnya. Wallahu a'lam. Cukup pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu dalam waktu dan masa. Terima kasih. Ikhlas Hajar seorang saja yang hadir. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah dan dikurniakan kefahaman, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.